Malah, ada yang menyifatkan anggota terbabit dahagakan perhatian demi meraih tontonan warganet Kerja dia memang untuk melihat sosial media tu dipersilakan lah. Kalau kerja tu tidak memerlukan untuk tengok sosial media apa semua, tak patut lah. Kita elakkan benda-benda yang negatif, boleh mengucang-acirkan keadaan. Nak scroll sosial media ketika waktu kerja hanya jika ia berkenaan dengan kerja. Menggunakan media sosial sewaktu kerja tanpa bertujuan untuk kerja, itu adalah sesuatu yang macam makan gaji buta lah seolah-olah. Boleh bermain phone tapi depends on situasi dan pandai bahagikan masa. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang Viral untuk malam ini. Saya Fitri Hayab bersama anda untuk meninjau tentang kerja, etika dan juga mungkin ada sesuatu yang mengganggu dari segi keberkahan kerja. Dan mungkin anda ingat sekarang ni ramai daripada mereka yang mewakili organisasi dengan uniform yang lengkap dan semuanya, tetapi mereka berbangga untuk tampilkan aksi-aksi yang lincah, yang mungkin erotik atau sebaliknya, sehingga orang memberikan persepsi yang buruk kepada organisasi yang diwakili. Jadi hari ini kita bersama dengan tamu yang maksud hormati, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi itulah disebabkan ledakan teknologi Datuk Ya. Ramai yang suka menari, tak kiralah mereka dalam memakai pakaian yang selalu menjadi lambang kepada kemuliaan organisasi. Betul. Tapi mereka ni dengan tanpa segala silu buat aksi-aksi yang tak sepatutnya di tempat kerja, ataupun orang melihat dia ni kerja ke tidak. Macam tu lebih banyak fitnah berbanding dengan apa manfaat yang mereka terima. Datuk macam mana? Ada etika kerja yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kalau kita berpandu pada etika kerja tu, benda ni tak wujud. Kita nak orang hormat uniform kita. Kita nak orang hormat jawatan kita, pekerjaan kita, organisasi kita. Tapi kalau kita sendiri tidak hormat kepada uniform kita, organisasi kita, tempat kerja kita, apa cerita dia? Jadi jangan kita melatah kalau kita menjadikan kita sebagai punca masyarakat memandang rendah sebab aktiviti dan aksi-aksi yang kita buat. Bukan semua benda boleh disiarkan, bukan semua benda boleh dipamerkan dan bukan benda semua yang kita ketahui boleh disiarkan. Itu nama dia etika. Disebabkan teknologi ni, ramai yang tertarik dan juga mungkin larut dalam khayalan dunia. Contohnya macam TikTok contohnya kan. Ya. Semua orang mudah untuk menari. Tak kira yang tengok yang remaja sampailah kepada yang mungkin dah lebih 50-an macam makcik pun suka untuk menari ya. Okey, padahal waktu kerja Astagfirullahalazim. dia mungkin dirancang dia nak buat 5 minit je. Lama-lama terjebak sampai setengah jam, lepas tu sejam sebab terlalu asyik. Ya. Jadi kerja mungkin terganggu disebabkan ada dia punya plan untuk menari dan sebagainya Ustaz. Kita lihat orang sekarang dia suka publicity, dia suka glamour, dia suka orang tengok, dia suka orang bagi perhatian. Apa yang dia masukkan, apa yang dia post, apa yang dia buat, dia nak tengok berapa like, berapa share, berapa kali orang tweet dan sebagainya. Ini penyakit. Penyakit orang suka tengok yang kita sebut dalam bahasa Arab dia hubbul jah. Hubbul jah ni maknanya suka kepada glamour. Akhirnya kita mengganggu tugas hakiki kita. Kalau kita tak bekerja pun, ustaz saya suri rumah. Apa masalahnya? Suri rumah pun kerja juga. Jangan kita anggap bahawa sebab kita tak ada sok-sok dan kemudian SP, kita kata kita tidak bekerja. Kalau kita sebagai suri rumah pun dengan video-video yang kita ambil ini mengganggu tugas-tugasan kita di rumah, pun suami kita marah, mak bapak kita marah dan kerja tak siap. Bagaimana kalau kita makan gaji? Bagaimana kita dibayar allowance, dibayar gaji, tiba-tiba kita buat benda ini sampai tugas hakiki kita tak selesaikan. Satu, kita nak kata haram. Saya tak berani nak kata haram. Kita kata takut jatuh kepada syubhah pendapatan dia. Yang kedua, kita takut kepada tindakan fitnah. Kita timbulkan satu perasaan dia tu bukan kerja pun, sibuk je. Yang ketiga, kita mencari untung pada suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah telah dibayar gaji kita. Maknanya gaji kita dapat, hasil daripada video tu pun kita dapat. Sudah ada dua pendapatan di situ. Sedangkan kita telah dibayar gaji kita mengikut masa bekerja. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, silakan tunggu selepas habis waktu kerja. Antara yang diragut pada akhir zaman ni, nikmat ketenangan ya. Sebab kita macam dengan telefon ni macam berjahit. Di mana masa yang berkualiti dengan untuk ibadah. Jadi cuba kita tengok hidup kita ni macam mana. Bangun pagi, apa yang dicapai dahulu? Adakah air wuduk dulu yang dicapai atau handphone dulu yang dicapai? Sebelum kita tidur, apa yang terakhir di tangan kita? Tasbih ataupun handphone? Itulah jawapan kita. Aku ni cinta dunia ataupun cinta Allah Ta'ala.
Kalau kita tak boleh ubah, bangun pagi je, terus buka handphone. Sehari nak tidur malam pun, tertidur tu dengar apa, itulah sampainya. Tak ada tutup-tutup. Jauhnya kita pada Tuhan. Ada ustaz, saya tengok handphone pun saya baca Quran ustaz. Bagus. Saya tak kata tak bagus. Tapi saya tengok benda yang kita bincangkan hari ini, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada akhirat kita, dunia kita. Yang ni maksud kita. Dia menari lah, berjoget lah sambil jual kuih ke apa kan, nak promosi produk. Jadi masa dia banyak dihabiskan dengan tu lah. Jadi bos pun tak kisah, tak ada orang marah. Jadi macam mana Ustaz? Takut ke kita ni mungkin dilambung kenikmatan ke? Kita tengok ada orang yang jual aiskrim. Dia jual aiskrim je dekat pasar malam kan. Dia potong aiskrim, datang sambil nyembang. Secara tidak langsung, ini satu benda yang mempromosi. Kita kena terima hakikat juga. Cara yang paling mudah, nama dia online, nama dia viral macam ni. Satu. Yang kedua, ada bos yang memang suruh dia buat. Memang termasuk dalam skop kerja dia. Engkau tebal roti canai, engkau buat live. Maka perempuan tu pun tebal roti canai. Tak salah. Cuma masalahnya tadi lenggang tu. Kadang-kadang pakai gelamah, kadang-kadang pakai baju ketat begini, lebor-lebornya. Macam-macam benda melebor sekali. Di situ masalahnya itu. Saya tak kata salah makcik tebal roti canai. Tetapi pakaian makcik tu. Kami bukan nak tengok roti tu, tengok benda lain. Gini tengoknya. Di situ yang kita kena jaga batasan-batasan video kita tu. Buatlah satu benda yang lebih mendatangkan faedah pada kita dan tidak menyusahkan kita di hari kiamat. Yang saya nak sebut pada Fitri ni, adakah yang aku buat ini menyenangkan aku untuk akhirat? Kalau senangkan aku di sana, aku buat. Kalau benda ni menyusahkan aku di sana, aku tak payah buat. Senangnya hidup kita, simple. Baik, kadang-kadang disebabkan di tempat kerja kita dah ambil masa yang lama. Balik kerja kita pukul 5. Tapi ada yang mungkin balik lambat sebab dia nak settlekan dia punya tarian dulu kan. Bila dah penat semua, balik ke rumah bukan dengan cinta tapi dengan sisa. Sebab dah penat tu yang ahli rumah dapat hanyalah sisa-sisa saja daripada kepenatan daripada tempat kerja tu. Macam mana untuk membawa keberkahan dalam rumah? Kadang-kadang dia gunakan alasan. Awak ni sibuk sangat dengan video awak lah, viral awak lah, banyak kerja. Dia akan sebut, abang, saya buat ni bukan sesaja tau. Dapat duit tau. Tu yang abang pakai tu, duit itulah. Tu yang anak kita sekolah, duit itulah. Akhirnya benda ni akan jadi halal. Benda ni akan jadi kebiasaan dan pasangan dia akan tutup mulut. Ya. Sebab apa? Sebab benda tu mendatangkan income pada dia. Mendatangkan pendapatan kepada dia dan dia pun hidup dengan benda itu. Jadi kita sebagai pasangan dalam rumah tangga kita, kalau nak main benda-benda viral ni, boleh. Tapi jangan sampai merosakkan rumah tangga kita. Satu. Yang kedua, kita kena tengok mana keutamaan. Kalaulah engkau buat macam ini, tanggungjawab terhadap Tuhan kau abaikan, tanggungjawab terhadap keluarga kau abaikan, memang kau dapat wang tapi keberkatan tak ada. Ustaz, dalam cari berkah ni memang kita kena menjaga solat ya. Kadang-kadang ada yang terlalu sibuk sampai hujung-hujung Zuhur boleh solat supaya dapat terus sambung dengan asar. Sebab dia combine. Ataupun macam mana tu Ustaz? Ada juga yang macam bab kerja dia agak kurang tapi bab solat dia bagus. Kalau surau tu dia pergi sampai 2-3 jam. Nak cari titik keseimbangan tu macam mana Ustaz? Dia boleh melewatkan semayang yang pertama dengan mengawalkan semayang yang terakhir jika bersebab. Misalnya saya ada penyakit saya kencing tak lawas. Jadi sekejap ambil wuduk, saya nak batal dah. Maka orang yang berpenyakit macam saya ni boleh semayang Zuhur pukul 4.35 dan saya pun terus semayang untuk asar pukul 4.50 masuk misalnya. Terus semayang. Tetapi kalau kita sihat, kita tangguhkan semayang, sibuk ni, itu sengaja melewatkan. Fawailul lil musallin, binasalah, celakalah orang yang semayang macam ini. Yang pertama. Yang kedua, semayang rajin. Semayang duha 1.5 jam. Rajinnya abang semayang duha. Apa lagi ustaz? Kita hidup dalam dunia ni apa lagi? Tapi kerja awak macam mana? Awak dibayar gaji untuk bekerja. Saya nak semayang dengan Tuhan saya pun tak boleh ke? Boleh, tapi janganlah sampai 1.5 jam. Sebab tu kita kena ada satu fiqh, nama dia fiqh al-aulawiyat. Manakah yang lebih utama di situ? Dan kau habis semayang, kau pergi sambung kerja kau. Sebab itu kewajipan. Itu dia. Bermaksud perlu ada satu perancangan rombakan untuk hidup. Kembali mencipta jadual yang indah supaya ada berkah melimpah dalam kehidupan kita. Yang paling penting bukanlah seimbang, yang paling pentinglah tentang sepadu, integrasi yang cantik antara dunia dan akhirat. Moga berkah kehidupan kita. Terima kasih, Datuk. Terima kasih jemput saya. Alhamdulillah. Itu dia memberikan satu yang pedas sinis tapi cukup padat dan juga mantap untuk mengetuk pintu hati. Semoga terbuka kembali untuk kita menjadi insan yang beriman untuk semua lapangan kehidupan. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum. Assalamualaikum.